zat terlarut dalam 1 unit isi padu larutan. Okey. Okey, ada siapa-siapa yang masuk? Kita cek kejap. Sekejap. Okey, kita tengok. Tak ada? Okey, tak ada Okey, tak ada. Okey, saya sambung. Okey. So tadi saya sambung sekali lagi. Okey, kita tengok balik. Okey. So maksud yang pertama ialah kepekatan secara umumnya apa? So ini maksud dia lah secara umum untuk umum. Ukuran di mana kita nak tahu kuantiti zat terlarut. Zat terlarut ni apa-apa bahan yang kita larutkan untuk jadi larutan. Okey. Dalam kita andaikan 1 unit larutan iaitu 1 desimeter padu. Okey, kemudian awak perlu tahu juga unit untuk tukarkan. Okey, nak tukarkan desimeter padu kepada sentimeter padu ialah mesti darab dengan 1000 kerana 1 desimeter padu sama dengan 1000 sentimeter padu. Okey, so dekat sini tadi untuk kira kepekatan larutan ada 2. Yang pertama iaitu melalui jisim. Di mana unit pertama yang kita boleh kira ialah kepekatan dalam unit gram per desimeter padu. Okey. So kat sini jisim bahan tersebut yang kita nak larutkan tu dalam gram kita bahagikan dengan isi padu larutan. So desimeter padu. Okey, yang kedua ini yang pertama tadi formula yang pertama. Okey, formula yang kedua ialah kepekatan dalam unit mol bahagi dengan isi padu larutan. Dan kepekatan yang nombor 2 ni nama lain dia dikenali juga sebagai kemolaran. Biasanya kita guna kemolaran untuk bezakan kedua-dua ni. Okey, nak bezakan yang pertama ni yang dalam unit jisim bahagi dengan isi padu ni kita guna perkataan kepekatan. Yang nombor 2 kita boleh tukarkan kepekatan ni kepada kemolaran. So unitnya macam mana nak kira? Iaitu bilangan mol sesuatu bahan yang untuk dilarutkan kita bahagikan dengan isi padu dalam desimeter padu. Okey, jadi kat sini tadi ni kita kena untuk tukarkan kepekatan kepada kemolaran mestilah bahagi dengan jisim molar. Okey, jisim molar tadi saya terangkan ialah JAR. JAR untuk setiap atom. Contoh kita nak buat larutan natrium hidroksida. Okey, jadi untuk natrium hidroksida ni ialah nama zat yang kita nak larutkan, bahan yang kita nak larutkan dalam berapa banyak isi padu yang kita perlukan. Jadi setiap atom kena kira jisim molar ialah total JAR. Iaitu Na berapa tambah O berapa tambah H berapa. So total kesemua ni ialah jisim molar. Okey, awak dah belajar semasa bab 3. Okey, dan sebaliknya kita darab. Okey, darab dengan jisim molar. So formula ini perlu hafal lah untuk yang kat bawah ni. Hubungan antara kepekatan dalam gram per desimeter padu dengan kemolaran dalam unit mol per desimeter padu iaitu bahagi dan juga darab dengan jisim molar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini ialah maksud untuk kedua-dua kepekatan. Okey, yang pertama maksud untuk kepekatan larutan dalam gram desimeter padu, apa maksud dia? Okey, iaitu jisim bahan pepejal yang dilarutkan dalam 1 desimeter padu air suling. Ataupun jisim bahan pelarut iaitu dalam unit gram. Yang dalam yang kita larutkan tak tulis tapi kita fahamlah jisim bahan pelarut tu gram dalam unit gram dalam 1 dm padu larutan dan unitnya ialah gram desimeter padu. Okey.
Untuk yang kedua, maksud kepekatan atau kemolaran larutan dalam unit mol DM padu tu apa? Ialah bilangan mol bahan pelarut, bahan yang kita nak larutkan tadi tu dalam 1 desimeter padu atau 1000 sentimeter padu air suling. Okay, dan kat sini kepekatan kita kenali juga dengan kemolaran yang kita guna nanti, akan guna nanti dalam persamaan N sama dengan MV per 1000. Okay, MV per 1000. Okay, ni kita akan guna nanti. So dekat paparan ni ialah maksud untuk kedua-dua. Okay, paparan ni nanti salin dalam nota. Okay, dan paparan sebelum yang formula formula kat bawah ni, hubungan ni tolong salin dalam nota. Okay, untuk hari ni nanti. Okay, seterusnya kita tengok. Okay. Okay, setakat ni boleh faham pelajar? Tolong respon sikit. Boleh Boleh? Siapa-siapa tolong respon? Boleh faham dengan jelas ya? Boleh. Okay, boleh. Okay, kita tengok contoh. Okay, pengiraan ni penting. Okay, awak boleh standby dengan kalkulator. Contoh Okay, saya ada 2 gram desimeter padu larutan kalium hidroksida. Apa maksudnya? Okay, maksud dia kita andaikan, okay, kat sini dia tak bagi tahu isi padu berapa. So dia dah bagi tahu dah 2 gram desimeter padu. So bermaksud 2 gram kalium hidroksida. Okay, yang dilarutkan, ini gisim kalium hidroksida yang belum jadi larutan, kita larutkan dalam 1 dm padu air suling, air suling. So ini bermaksud 1000 sentimeter padu, dalam bentuk sentimeter padu. Okay, yang kedua, kalau diberi 0.5 mol dm padu larutan kuprum sulfat, larutan kuprum sulfat bermaksud kuprum sulfat sebanyak 0.5 mol. Bilangan mol dia sebanyak 0.5 yang kita larutkan dalam air suling tu sebanyak 1000 cm padu. Itu maksud untuk kepekatan. Ada 2 bentuk kepekatan. Selain formula yang saya ajarkan, kita boleh rewind balik bab 3 punya. Ingat lagi tak yang segitiga kan? Segitiga tu untuk kira bilangan mol. Bilangan mol yang ada kaitan dengan jisim. So bilangan mol sama juga dengan jisim. Awak bahagi dengan jisim molar. Jisim molar. Ingat lagi tak? Ini ialah formula dalam bab 3. Jisim molar. So formula ini awak dah guna semasa bab 3. Boleh guna balik untuk hubungan tadi. Cumanya kalau nak guna formula ini, contoh soalan yang pertama kita tengok contoh 1. Kira kepekatan dalam unit gram desimeter padu untuk 0.5 mol larutan natrium hidroksida. And then awak diberikan jisim atom relatif untuk setiap satu. Jadi ada 2 cara. Cara pertama, saya rewind balik, kita guna je formula hubungan ni. Yang kat bawah ni, hubungan tadi. Iaitu untuk kira apa? Kepekatan. Nak kira kepekatan daripada, nak kira kemolaran ke kepekatan tadi? Kepekatan kan? Dia nak awak kira kepekatan berapa, dia barikan kemolaran. So untuk kira kepekatan, caranya sama dengan kemolaran darab dengan jisim molar. Terus darab. Atau dekat sini dia buat step by step ikut yang bab 3 punya, di mana kira jisim dulu. Kira jisim dulu. Jisim dulu darab 2 ni. Darab 2 ni. Sama je sebenarnya. Jadi pada saya awak boleh pilih cara ini. Sebab cara ini kira jisim nanti kena bahagi dengan kita andaikan isi padu larutan tu sebanyak 1 desimeter padu. Kita andaikan kat sini kalau tidak diberikan isi padu, so automatically isi padu tu adalah 1 desimeter padu. So cara paling senang awak ikut yang hubung kait. Hubung kait. Hubung kait yang ni.
Yang bawah ni, yang petak bawah ni. Awak ikut yang ini. Okey, ikut formula yang ini, hafal, terus darab je lah. Iaitu kemolaran yang diberikan darab dengan jisim molar untuk bahan tersebut. So dekat sini jisim molar ialah natrium hidroksida. So natrium 23, oksigen 16, hidrogen 1. Totalkan. Dan darab dengan kemolaran iaitu 0.5. Okey. So yang kat sini, okey, kita boleh lihat, okey, kira kepekatan dalam mol. Diberikan kepekatan, okey, diberikan jisim. Dia beri jisim. Jisim untuk larutan kalium hidroksida. Okey. Dan awak perhatikan dia tidak berikan isi padu. So sama juga kita buat andaian bahawa isi padu ialah 1 desimeter padu. So kat sini untuk kira kepekatan, okey, nak kira kepekatan, okey, untuk mol iaitu kemolaran, formula dia tadi ialah kepekatan dalam gram per desimeter padu darab dengan bahagi dengan jisim molar. Okey, iaitu ni jawapan dia lah. Okey, KOH satu-satu awak kira. K berapa, O berapa, H berapa. So terus dapat jawapan dalam mol desimeter padu. Okey, atau boleh buat step by step macam ni. Okey, boleh pilih yang mana awak nak buat. Okey, so nak pilih yang mana pelajar? Nak pilih cara yang ikut bab 3, dapat jawapan baru bahagi 1 dm3, ataupun terus kira ikut formula yang mula-mula sekali saya berikan. Benda yang sama. So awak decide awak nak guna yang mana. Okey, boleh seorang siapa-siapa respon. Okey, nak guna yang mana pelajar? Nak guna yang mana? Cara yang mana? Yang ni guna formula daripada bab 3 lah. Bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Yang ini. Tapi ingat, okay, awak dapat nanti mol je. So untuk kira dalam bentuk mol dm padu, kena bahagikan dengan 1 dm padu. So nak selamat, boleh terus guna formula yang mula-mula tadi saya berikan. Iaitu hanya darab dan bahagi dengan jisim molar. Okay. So kita tengok latihan. Okay. Cuba buat nombor 1 sekarang pelajar. Kita tengok soalan. Okay. Kemolaran. Iaitu ingat kalau kemolaran ialah mol dm padu, unitnya ialah mol dm padu. Okey, ini ialah kepekatan dalam unit mol dm padu, nama lain dia ialah kemolaran. Okay, dia suruh kira kemolaran, dia bagi apa pelajar? Dia bagi jisim. Jisim ni kita andaikan untuk kepekatan dia ialah per 1 desimeter padu. Jadi sebenarnya kepekatan dalam unit gram desimeter padu ialah 25 desimeter padu sebenarnya. Okey, so darab ke bahagi. Untuk kira kemolaran diberi kepekatan mestilah apa? Bahagi. Betul pelajar? So kira satu-satu jisim atom relatif. Okay, so kat sini tulis balik formula daripada kat depan. Daripada kat depan saya buat persamaan. Okey, kemolaran mestilah kepekatan bahagi kepekatan dalam unit gram. Okey, bahagi dengan jisim molar. Okey, ingat kepekatan tadi andaian dia kat sini dia tidak bagi tahu berapa isi padu larutan. Kita andaian ialah 25 gram ni per 1 desimeter padu. So dapat 25 gram desimeter padu. Okey, masukkan dalam formula. Okey, 25 gram desimeter padu bahagi dengan jisim molar untuk magnesium klorida. Iaitu magnesium 24. Okey, klorin ialah ada 2. So 2 darab 35.5. So awak akan dapat, okey, tekan kalkulator, betul tak jawapan ni? 0.26 mol desimeter padu. Okey, saya ambil 2 tempat perpuluhan. Okey. Selepas ni yang bererti, selepas titik ni lah. Okey, betul tak pelajar? Dah kira? Dah kira? Boleh siapa-siapa respon?
Boleh siapa-siapa respon? Najah? Hello? Hello? Boleh sesiapa respon? Dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Betul jawapan dia ni? Okey, awak ambil kan panjang kan? So awak ambil 0.26. Okey, 2 tempat perpuluhan. Okey, cuba kira nombor 2. Dia nak kepekatan pula. Kita balik. Okey, kepekatan dalam gram. Ingat ni, kalau gram dia bagi mol. Bilangan mol. Nampak je bilangan mol, kita andaian kemolaran dia ialah mol tadi ni per desimeter padu, 1 desimeter padu. So maknanya kepekatan dalam unit mol DM padu ialah 0.05. So ini kita boleh tulis terus ialah kemolaran dia lah. Kemolaran. Okey. So untuk kira kepekatan dalam gram, dia bagi kemolaran atau bilangan mol ni. Okay, dia tak bagi isi padu, kita buat andaian bahawa untuk larutan ini kita larutkan dalam 1 desimeter padu. So kepekatan tadi, nak dapatkan kepekatan mestilah darab, iaitu kemolaran darab dengan jisim molar. So apa-apa untuk kimia mesti ada kat depan ni title awak kira apa. Kemolaran. Kan, kemolaran, biasa boleh tulis kemolaran MgCl2, boleh juga. Tak tulis pun tak apa sebab dalam soalan dia tanya dah kemolaran. Yang ni pula kepekatan untuk ni lah zinc ni. Boleh salin balik tulis kat bawah. Tak tulis pun tak apa. Okey, so darabkan lah. Darabkan di mana 0.05, ambil yang kat sini. Okey, darab dengan jisim molar untuk zinc nitrate. So zinc 65, nitrate ialah berapa? 14. Oksigen 16 darab 3. Kat sini saya letak 2 di depan mewakili yang tutup bracket ada 2. Ada 2 je dalam nak tukarkan pengiraan jisim molar, 2 mesti ada kat depan. 2 ada kat depan, buka bracket, nitrogen 14 tambah dengan 3 darab 16, tutup bracket. Okay, so cuba awak tekan kalkulator. Betul tak dapat jawapan ini? Okay, jawapan terakhir mesti ada unit. Wajib ada unit baru dapat markah. Okay, betul tak? Sesiapa tolong respon? Saya nak dengar suara Muhammad. Muhammad ada tak? Muhammad ada tak? Kalau ada tolong respon sikit Muhammad. Ada tak Muhammad? Saya tak tengok tadi. Ada tak Muhammad? Dia respon? Muhammad ada tak? Tak ada Tak ada Muhammad? Tak ada? Okey, kalau tak ada siapa-siapa tolong respon. Anson ke kalau ada? Lelaki. Ada tak? Tan Yu Heng ke? Betul tak jawapan ni nombor 2? Awak dah kira belum? Dapat tak jawapan? Betul. Ni siapa ni? Tan Yu Heng. Tan Yu Heng. Saya Nguyen Su Hao, okey. Tan Yu Heng. Siapa? Yu Heng. Okey, Yu Heng. Okey, terima kasih. Okey, betul Okey, dah. Okey, sebenarnya senang, cuma kena tengok soalan dia nak apa. Okey, kadang-kadang dia tulis kepekatan tapi sini mol DM padu. So tengok unit. Kena tengok unit lah. Kena tengok unit untuk tukarkan. Okey, seterusnya. Okey, bila kita nak pakai formula ini? Bila nak guna pakai yang N sama dengan MV per 1000. Okey, yang ini bila kita nak guna ialah bila ada yang dia bagi tahu dilarutkan dalam berapa banyak air suling. Bila isi padu diberikan. Itu maksud dia. Okey, apabila isi padu diberikan, okey, barulah kita guna yang bab 3 punya di mana kat sini formula asal yang awak belajar hari ni, formula baru yang awak belajar hari ni iaitu bilangan mol sama dengan MV per 1000. M besar ni mewakili kemolaran dalam mol desimeter padu. V mewakili isi padu. Biasanya isi padu yang kita sukat dekat makmal tu dalam sentimeter padu. Jadi kenapa kena bahagi 1000?
Sebab isi padu tadi dalam sentimeter padu. Kita bahagi 1000 sebab kita nak tukarkan biar sama dengan kemolaran iaitu desimeter padu. Okey, nak matikan unit tu. Okey, nak matikan unit. Jadi kat sini mesti bahagi 1000. Formula ni mesti awak hafal. Okey, jadi sekarang sebelum kita nak kira formula ini, nak guna bila? Okey, bila ada soalan yang diberikan, dia bagi isi padu air suling yang digunakan untuk larutkan. Dan sebelum awak kira MV per 1000, okey, jika bilangan mol tidak diberikan, awak kena patah balik bab 3, bilangan mol tadi, kat depan tadi saya dah ajar yang boleh pilih tadi. Okay, siapa tu? Ada yang terleft ke? Ajar? Boleh siapa-siapa tengokkan untuk cikgu? Ada yang terleft? Ke ada yang masuk? Tak ada. Ada ni. Siapa ni? YX ni. Okay, saya admit. Siapa YX? Boleh saya tahu siapakah YX? Boleh respon? Siapa YX? Sekejap. Saya admit tadi seorang. Entah. Pelik. Siapa YX? Sudah. YX siapa? Saya dah bagi masuk tadi. Hello? Malam-malam ni janganlah macam ni. Ada gangguan ke? Okey, tak apa. Okey, saya dah admit. Okey, siapa-siapa pun YX. Okey, boleh join kelas saya. Okey. Tapi tak appear kat sini ya. Okey, boleh tengokkan dekat awak punya handphone ada tak YX? Tak ada? Okey, tak apa. Tiada. Okey, tak apa. Saya dah benarkan dia masuk. Okey, saya dah benarkan dia masuk tadi, tak apa. Okey, kita sambung. Okay, maafkan saya. Okey, masih lagi paparan ni dikongsikan, betul tak? Okey, paparan tadi masih dikongsikan, kita teruskan. Okey, so kat sini tadi saya ulang balik. Okey, saya ulang semula. Okey, ni. Bilangan mol sama dengan, bilangan mol ni, okey, sama juga dengan, okey, untuk bab 3 awak dah belajar, ini kalau tidak diberikan bilangan mol. Okey, tidak diberikan bilangan mol tapi dia suruh cari kemolaran, contoh. Jadi nak kira macam mana bilangan mol? Kira balik ikut formula bab 3. Okey, bilangan mol sama dengan jisim. Okey, yang ni guna pakai tadi. Jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, jisim molar. Saya buat JM. Okey. Okey, so itu hubungan kait dia. Maknanya daripada bilangan mol kita kira daripada jisim. Dapatlah MV per 1000. Contoh, kita tengok contoh 1, dia suruh kira kemolaran. Okey, guna pakai formula ini kenapa? Sebab dalam soalan ini dia tak bagi, dia bagi isi padu. Dia bagi isi padu. Bila bagi isi padu je kena guna formula yang MV per 1000. So kemolaran ni ialah M besar. 2.8 gram ni ialah jisim. Okey, jisim. Okey, dia bagi kalium hidroksida. Okey, dia bagi isi padu air iaitu V besar. Dia bagi V besar. So, untuk kira kemolaran, okey, guna pakai yang N sama dengan MV per 1000. Jadi N tak tahu berapa. V tahu. N boleh kira daripada jisim tadi, yang ni. So, first step ialah awak kirakan bilangan mol. Bilangan mol sama dengan, bilangan mol larutan kalium hidroksida lah, sama dengan 2.8, gram dia ialah 2.8 bahagi dengan jisim molar. Okey, jisim molar kira satu-satu. K ialah 39 tambah 16 tambah 1. So dapat 56. Okey, so awak kirakan gram, ini gram per mol dengan negatif 1. Okay, tak payah letak unit pun tak apa, asalkan last kali dapat unit. Okay, dapat 0.05 mol. Okay, ini bilangan mol dulu, N kecil. Okay, dah dapat mol, masukkan dalam formula ni, formula yang tadi. Okay, masukkan je. Okay, masukkan 0.05 sama dengan kita nak kira M.
darab dengan 100 100 ni tak payah tukar kepada DM padu dulu. Masukkan dalam formula je per 1000. Per 1000, 100 per 1000. Okay. And then terus dapat okay 0.05 M, kita letakkan M. So dapat M kat sini. Yang di mana yang 10 ni tadi naik atas lah, so darab. So akan dapat jawapan dia 0.5 mol desimeter padu per dm3. Okey. Boleh setakat ni pelajar? Tak ada masalah Okey, bila nak pakai? Bila dia beri isi padu air, isi padu berapa? Okey, katalah dia bagi desimeter padu kat sini tau. So bila dia bagi desimeter padu, so nak macam mana? Dia bagi desimeter padu. So nak buat macam mana? Dia bagi desimeter padu perlu ke bahagi 1000? Kita akan tengok contoh nanti. Okey, contoh lain. Okey, contoh. Okey, nombor 2. Okey, hitungkan bilangan mol. Bilangan mol. Okey, bilangan mol ialah N N. Okey, yang terkandung di dalam. Okey, nampak je kat sini. Okey, 2.0 desimeter padu larutan ialah V besar, isi padu. Okey, dan 0.5 mol DM padu ialah kemolaran M besar. So, kalau perhatikan, okey, dekat sini dia dah bagi desimeter padu. So, tidak perlu bahagi dengan 1000. So, teruskan masuk dalam formula N sama dengan MV. 1000 dah tak ada. Okey, so dapat 0.5, okey, darab dengan 2. Dapatlah 1.0 mol. Okey, kalium hidroksida. Tak payah tulis pun tak apa yang ni. Okey, 1.0 mol jawapan dia. Okey. Yang ketiga, contoh ketiga dia bagi tahu, okey, ini 200 cm padu ialah V besar iaitu isi padu dalam sentimeter padu. Okey, awak nampak 0.2 mol desimeter padu ini ialah M besar iaitu kemolaran. Dan dia suruh kira apa? Bilangan mol iaitu N. Okey, dekat sini masukkan je dalam formula. Kena bahagi 1000 di mana? Sebab isi padu ni dalam sentimeter padu. So bahagikanlah. Iaitu M dia 0.2 darab dengan 200 bahagi 1000. So awak dapat 0.04 mol. Okey, yang ini okay, tak perlu tulis pun tak apa. Kita tahu 0.05 mol ni ialah bilangan mol untuk pelamba nitrat lah. Atau awak letak yang ni kat depan sini. Bilangan mol KOH, bilangan mol PbNO3 tutup bracket 2. Okay, seterusnya. Okay. Okay, kita nak tengok. Okay, dah buat, awak dah salin belum yang pula ni? Sekejap Kenapa keluar ni? Sekejap Okay, awak dah salin belum yang ini pelajar? Dah salin belum? Yang latihan, respon sikit. Dah salin belum? Dah? Dah salin? Dah Okay, kita cuba jawab sama-sama. Okay, sebelum tu saya nak nikan sekejap. Supaya senang nak bincang satu-satu. Okay. Okay, tak banyak lagi tinggal. Okay, kita bincang sekarang yang aktiviti 6.6. Okay, buku teks. Okay, ada yang dah buat? Pelajar? Ada yang dah selesai buat? Boleh respon? Ada yang dah selesai buat? Aktiviti 6.6. Ada siapa-siapa? Boleh respon? Tak ada? Okey, kita terus tengok. Okey, nombor 1. Okay, nombor 1 So sekarang hanya kira ingat balik formula sahaja dan dalam soalan awak kena highlightkan atau bracketkan maklumat yang dia berikan dan apa yang dia nak sebelum awak jawab. Yang pertama, dia bagi gisim. Okey, gisim. Okey, ni gisim. Okey, magnesium sulfat. Okey, ni bahan. Okey. Dan dia bagi isi padu air, air yang dilarutkan tu dia bagi isi padu iaitu 200 cm padu. Dia nak awak kira kepekatan dalam unit DM padu. Ini
tak ada kaitan dengan kemolaran sebab soalan dia nak kepekatan dalam gram per desimeter padu. So jawapan awak hanyalah ambil jisim bahagi dengan isi padu. Tetapi isi padu 200 ni kena tukar dulu kepada desimeter padu. Okey, macam mana nak tukar? Okey, kena bahagi dengan 1000 sebab 1 desimeter padu tadi sama dengan 1000 sentimeter padu. Okey. So kat sini jawapan dia hanya bahagi terus. Okey, yang ni kan awak boleh tunjuk jalan kira lah sebelum dapat masukkan dalam formula ni. So kepekatan dalam unit gram desimeter padu sama dengan jisim bahagi dengan isi padu tapi kena tukar yang sentimeter padu kepada dm padu. So awak bahagi dengan 1000 dapat 0.2. So jawapan ni ialah 30 gram per desimeter padu. Okey, boleh terus buat boleh terus buat sambil-sambil tu. Okey, nombor 2. Okey, baca soalan dia bagi ini ialah bilangan mol. Bilangan mol. Okey, bahan dia namanya ialah zinc klorida. Okey, dilarutkan dalam air iaitu sebanyak 2 desimeter padu. Ini ialah isi padu. Dia nak apa? Okey, dia hanya nak kemolaran. So bila nampak kemolaran unitnya ialah mol desimeter padu. Okay, mol per desimeter padu. So dia bagi mol, dia bagi isi padu dan isi padu dia dah bagi dalam dm padu. So tak ada masalah. So awak bahagi sahaja. Bahagikan bilangan mol dengan isi padu larutan yang diberikan. Okey, dekat sini tak ada kaitan guna N sama dengan MB per 1000. Okey, sebab dia tak ada bagi apa-apa yang mengaitkan untuk kira mol dan sebagainya. Cuma yang ini simple sebab dia hanya larutkan, dia dah bagi siap-siap larutkan dalam berapa isi padu. So kita kena bahagilah. Kena bahagi dengan isi padu yang dilarutkan tu. So dapatlah 0.2 mol desimeter padu. Okey. Nombor 3. Nombor 3 kita tengok. Okey, dia nak kepekatan dalam ni. Soalan nak kepekatan dalam unit ni. Okey, dia bagi apa? Ni dia bagi maklumat kemolaran. Dia bagi kemolaran. Okey, kemolaran dia bagi. So guna pakai formula yang hubung kait dekat depan sekali tadi untuk kira kepekatan kemolaran darab dengan jisim molar. Okey, kemolaran darab dengan jisim molar. Yang hubungan dekat board ni, nombor 1 ni kan. Untuk kirakan kepekatan kemolaran darab dengan jisim molar. So kemolaran ni dah bagi siap-siap 0.5. Okey, jisim molar berapa? Kirakan untuk asid sulfurik 1,1. Di mana 2 darab 1 untuk hidrogen, sulfur 32, oksigen 16 darab 4. So total ni darab dengan 0.5, awak akan dapat unitnya ialah gram desimeter padu. Okey, macam mana dapat unit? Di mana yang ini potong dengan yang ini. So awak akan dapat sebenarnya unitnya ialah gram desimeter padu. Okey, untuk jisim molar unitnya ialah gram per mol. Okey, jisim molar unitnya ialah gram per mol. Bila kita tulis jadi gram mol negatif 1. Ini untuk jisim molar punya unit. Okey, jisim molar punya unit. Okey, ada lagi 3 soalan. Okey, kita tengok. Dah ke belum belajar yang ni? 1 hingga 3 ke laju sangat? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi lagi 3 soalan? Boleh sesiapa respon? Saya nak dengar suara Hema. Ada tak Hema? Hema ada Hema? Hema ada tak? Ada tak Hema dalam ni? Ada kan tadi kan?
Hello, Hema ada tak? Boleh respon? Jelas ke tidak? Atau Bernice? Bernice? Ada soalan untuk tiga-tiga ni? Some problem ni. Okey, boleh tak? Saya ada siapa kat sini, ada ramai kan belajar yang join. Siapa-siapa boleh tolong respon? Ada soalan untuk nombor 1, 2, 3? Dah buka mic tu tak nak cakap. Boleh tak? Saya tak dengar. Some problem. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Masih boleh dengar Boleh? Okey, saya teruskan. Okay, kalau apa-apa nanti tanya di hujung soalan. Okey. Soalan nombor 4. Okey, terus buat kalau boleh belajar. Awak jangan tangguh, kita terus buat dan bincang. Sebab nanti ada lagi latihan yang awak perlu buat. Okey, pengiraan ni kita kena banyak praktis, kena banyak buat latihan baru faham. Okey, baca soalan. Okey, dia bagi apa? Kepekatan bahan ialah natrium klorida. Okay, dia dah bagi ini ialah kepekatan dalam unit gram desimeter padu. Dia nak apa? Kemolaran dalam unit mol desimeter padu. So, ini tak ada apa hubung kait yang tadi mula-mula di mana dia suruh awak kira kemolaran. So, kepekatan bahagi dengan desemolar. So, kita akan dapat okey, kepekatan tadi tulislah yang awak kira, jangan lupa tulis kat depan ni. Okey, kemolaran larutan NaCl lah sebenarnya. Okey, NaCl. Kalau tak tulis pun tak apa sebab dalam soalan dia dah bagi tahu. Kemolaran sama dengan, okey masukkan je kepekatan bahagi dengan desemolar untuk natrium klorida. Okey, natrium 23, klorin 35.5. Okey, totalkan. So bahagi, awak akan dapat 0.034 mol desimeter padu. Okey, yang penting formula yang saya berikan ni awak memang kena hafal lah. Okey, kat depan ialah kepekatan gram per dm padu. Nak pergi kepada kemolaran mesti bahagi. Kalau sebaliknya, darab. Okey, nombor 5. Okey, dia suruh awak kira bilangan mol. Bilangan mol. Okey, natrium hidroksida. Okey, bilangan mol ni ialah N kecil. Okey, dia bagi apa? Dia bagi isi padu iaitu V besar. Dan dia bagi juga kepekatan iaitu M besar. Okey, macam mana nak kira bilangan mol? Dan kebetulan pula yang V ni tadi dia dah tukar kepada dm padu. Tak perlu bahagi 1000. So mengguna pakai formula yang N sama dengan MV per 1000. Tapi 1000 tak payah letak lah. Sebab apa? Sebabnya dia dah tukar kepada desimeter padu. So hanya darabkanlah N sama dengan MV. Iaitu 0.2 iaitu M besar darab dengan 2.5. So awak akan dapat 0.5 mol. Okey, 0.5 mol. Okey, sebenarnya yang pengiraan ni awak tak letak unit pun tak apa. Kalau nak letak mesti betul. Untuk jawapan wajib ada unit. Okey, yang warna merah ni wajib ada unit. Ini saya tunjukkan supaya nak tunjukkan dapat unit macam mana. Okey, contohnya tadi kita tengok yang sebelum tadi ni. Okey, macam mana dapat mol desimeter padu? Itu potong gram. Yang per mol ni akan naik atas. So jadi mol negatif, mol dm padu. Okey, nombor 6. Kita akhir sekali ialah nombor 6. Kita tengok. Okey, baca soalan dulu kalau boleh sebelum awak jawab. Okey, kemolaran. Diberi kemolaran, kat belakang dia bagi 0.1 mol desimeter padu. Okey, dia bagi isi padu. Isi padu ialah V lah. Isi padu je nampak isi padu ialah V. Okey, ini dia bagi kemolaran M. Dia suruh kira bilangan mol, baca betul-betul soalan, ion hidroksida sahaja. Dia hanya nak ion hidroksida sahaja. Kalau soalan nombor 5, dia nak bilangan mol untuk bahan tersebut keseluruhan. Jadi bahan semuanya ialah namanya barium hidroksida. Jadi first step ialah
awak kena kira bilangan mol sebenar untuk barium hidroksida. So, langkah pertama kira bilangan mol untuk barium hidroksida. Okey, macam mana nak kira? Guna formula yang N sama dengan MV per 1000. Okey, so langkah pertama bilangan mol barium hidroksida kena tulis iaitu MV M 0.1 V 250. So kena darab 1000 sebab dalam sentimeter. Kira dulu bilangan mol untuk barium hidroksida yang keseluruhan. So awak akan dapat 0.02 mol. Kemudian barulah tulis persamaan pengayunan. Ingat lagi tak? Kita belajar persamaan pengayunan di mana barium hidroksida boleh larut dalam air. Kita larutkan. Kan? Tadi kan larutkan dalam larutan ni dia akan melarut jadi ion barium dan ion hidroksida. Daripada sini awak balancekan persamaan. Kita tahu untuk barium hidroksida akan dapat ion barium Ba2+ dan hidroksida punya ion ialah OH negatif. First step, balancekan bilangan atom. Barium ada 1, barium ada 1. O ada 2. H ada 2. Automatically lah. O ada 2. So letak 2 kat depan. Letak 2 depan O. Kemudian H pun ada 2. Dah letak 2 depan O, H pun automatically dapat 2 lah. So dah balance bilangan atom, balancekan bilangan ion kanan dan kiri. Saya buat belahan macam ni. Sebelah kiri awak kosong lah sebab dia tak ada charge. Ini total charge ialah positif 2. Yang ini 2 darab negatif, total charge ialah negatif 2. So negatif 2 total dengan positif 2 ialah kosong. So dah balance. Daripada persamaan pengayunan yang dah balance, awak kena buat ayat. Iaitu 1 mol barium hidroksida menghasilkan 2 mol ion hidroksida. Buat macam ni perumpamaan dia lah. Maknanya kat sini 1 mol. Ini ratio dia 1. Ini 1. Ini 2. Tengok mana? Tengok depan dia. Depan dia ni berapa? Kalau tak ada apa-apa maknanya 1 lah. Ratio untuk barium hidroksida ialah 1. Untuk barium, ion barium ialah 1. Untuk ion hidroksida 2. So yang kita nak kira ialah untuk ion hidroksida. So rasionya ialah 1:2. Barium hidroksida 1, ion hidroksida 2. Nisbah dia 1:2. Kalau dia suruh kira bilangan mol untuk ion barium, ratio dia 1:1. Tapi kita tak pakai sebab soalan dia tanya ion hidroksida. So buat ayat. 1 mol barium hidroksida menghasilkan 2 mol ion hidroksida. Jadi masukkan bilangan mol sebenar yang awak kira daripada nisbah tadi. So 0.025 mol barium hidroksida menghasilkan bila ada ratio 2, 2 darab 0.025 sama dengan 0.05 mol ion hidroksida. Daripada mana? Daripada nisbah. Nisbah ni dah belajar semasa bab 3. Boleh belajar setakat ni? Boleh? Ada soalan? Boleh siapa-siapa respon? Belum saya tamatkan? Anyone? Bernice ke, Belinda ke kalau ada? Tak bunyi, rosak kot. Tak ada. Boleh tak? Tak ada. Tak ada soalan. Okey. Siapa tu? Macam ni mata. Suara. Tak ada. Kata tak join. Boleh join. Okey, tak apa. It's okay. Saya harap boleh faham. Ke-6 soalan saya dah bincang. Awak jawab soalan 6. Salah ni. Bukan 6.3 tapi 6.5.
Okey, dalam Google Classroom, tukarkan yang asal dekat sini ni, saya dah tukarkan yang betul iaitu dalam gram per desimeter padu. Sini ada dalam slide tadilah, dekat slide saya ada dia punya maksud. Dan 2 unit iaitu 1 gram desimeter padu, satu lagi ialah mol desimeter padu. Okey, yang lain cuba jawab sendiri. Cuba jawab sendiri. Okey, saya tamatkan kat sini. Okay, jangan keluar dulu. Sekejap.